Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu pakaian yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Rishan walibasut taqwa, untuk menutup pakaian kamu, menutup aurat kamu. Rishan, kata para ulama, rishan dalam ayat ni sebagai perhiasan. Walibasut taqwa zalika khairun, dan sebaik-baik pakaian ialah pakaian takwa. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun, dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah supaya kamu dapat sentiasa ingat akan kebesaran Allah. Surah Al-A'raf ayat 26. Jadi kalau anak-anak nak cerita pada orang lain tentang hukum hakam pakaian, rujukan yang paling asas ialah Al-Quran, ayat Al-A'raf 26. Surah Al-A'raf ayat 26. Baik, kata para ulama, daripada ayat ini pakaian terbahagi kepada 3 jenis. Tulis, pakaian terbahagi kepada tiga jenis. Libas, pakaian dalam Islam terbahagi pada 3 jenis. Satu, pakaian yang menutup aurat. Libasan yuwari sawatikum, sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf ayat 26. Pakaian ni ada 2 jenis. Satu, pakaian untuk tutup aurat, tutup kemaluan, tutup aib-aib kita. Dengar tak? Siapa yang ada apa? Ada kurak, panau apa semua, dia tutup dengan pakaian dia. Sawatikum, aurat-aurat dan kemaluan kamu, tutup pakaian tu. Baik, kata para ulama, kata Ibn Abbas daripada tafsir Ibn Katsir, pakaian ni Allah turunkan kepada kita ada 3 jenis. Satu, pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, pakaian untuk warishan. Apa makna rishan? Kata Ibn Abbas, rishan dalam ayat ini bermaksud cantik, perhiasan. Maka jenis yang kedua pakaian ini untuk nampak cantik. Fashion. Fashion ke? Pakai pakaian untuk nampak cantik. Ahmad tiba-tiba pakai topi. Tak perlu pun topi, sebab tengah sejuk hujan ni. Dia pergi bubuh topi. Pasal apa? Pasal nak nampak handsome. Contohlah. Nabil tiba-tiba bubuh spek mata hitam. Pasal apa? Kan? Sedangkan waktu bukannya tengah matahari, waktu tengah malam. Kan? Bubuh spek mata hitam. Sebab nak nampak macam smart. Kan? Hakimi pakai kot tengah pada hari ni. Pasal apa? Pasal nak bagi nampak kacak. Maksudnya pakaian ada berapa jenis? 3. Satu, pakaian menutup aurat. 2, pakaian yang untuk cantik. Rishan. Ingat ayat ni. Rishan dalam Quran. Warishan. Yang ketiga Allah sebut walibasut taqwa. Dan yang ketiga ialah pakaian takwa. Maka pakaian takwa ni kata Allah, zalika khairun. Itulah pakaian yang terbaik. Apa makna pakaian takwa? Iaitu pakaian yang dipakai yang bukan sahaja menutup aurat, tetapi dipakai untuk mencari keredaan Allah. Dipakai dengan mengikuti sunnah, dipakai dengan tawaduk, dipakai dengan ikhlas, dipakai dengan niat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pakaian takwa. Dapat tak semua? Tulis. Pakaian terbagi kepada 3. Satu ialah pakaian untuk aurat. 2, pakaian cantik dan indah. Yang ketiga, pakaian takwa. Mana Firdaus? Nak tulis Firdaus. Tulis. Ni nanti ajar kaum keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita tentang pakaian. Pakaian ni ada 3. Cantik, aurat dan takwa. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita bincang satu demi satu pakaian ni, yang 3 tadi tu. Baik, yang pertama pakaian yang disebut sebagai pakaian menutup aurat. Baik, kita dah bincang dalam kelas kita berapa bulan yang dahulu tentang fiqh aurat kan. Kita dah bincang aurat lelaki sama lelaki, aurat perempuan dan sebagainya. Baik, pakaian menutup aurat ialah bermaksud pakaian yang tidak menampakkan aurat, tidak menampakkan bentuk tubuh badan, yang tidak menyerupai lelaki kalau perempuan, kalau lelaki tidak menyerupai perempuan.
dan pakaian yang tidak menyerupai orang-orang orang kafir. Maka pakaian ni anak-anak yang dikasih sekalian, dia ada hukum-hukumnya. Sebab tu disebut bab pakaian ni diletakkan bawah bab fiqh. Pakaian ni ada pakaian yang wajib. Pakaian ni ada pakaian yang harus. Pakaian ni ada pakaian yang haram. Pakaian ni ada pakaian yang sunat. Ada yang makruh. Jadi setiap pakaian ni dia ada hukum hakam fiqh dia. Baik, hari ini kita akan belajar semua pakaian ini. Baik, yang pertama pakaian yang wajib. Pakaian yang wajib ialah pakaian yang menutup aurat. Maka menutup aurat ialah wajib. Dan pakaian yang mendedahkan aurat, yang menzahirkan tubuh badan, yang menampakkan bentuk tubuh. Tak guna anak-anak main mengaji, main menghad tahfiz, tetapi bila dah dewasa, bila dah besar, dah kahwin, isteri memakai pakaian yang menampakkan tubuh badan. Mai jumpa ustaz, tiba-tiba bagi salam ke ustaz. Ustaz, ni saya baru kahwin ni, dapat anak. Ustaz pun tengok isteri, Masya Allah, terbelah. Ustaz buat tak kenal. Anak-anak yang dikasih sekalian, sabda Nabi SAW, ingat, bila kita mengaji, kita kena ada dalil. Dalil kita Al-Quran dan Okey, apa dalil dia? Hadis riwayat Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyat ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimati al-bukhti ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa in rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut ada dua golongan yang aku lihat, aku tak pernah lihat mereka ni, nasib macam mereka ni dalam api neraka. Ada dua golongan ahli neraka yang aku tak pernah lihat nasib yang dikenakan kepada mereka. Satu kaum ialah kaum yang membawa cemeti, yang duk pukul orang ramai. Dia bawa sebat, kayu sebat, duk sebat orang ramai, orang yang zalim. Yang kedua kata Nabi, satu golongan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kasiyatun ariyatun, berpakaian tetapi seperti telanjang. Dia pakai baju tapi macam telanjang. Pasal apa pakai baju macam telanjang? Kerana pakaian mereka menampakkan susuk tubuh badan, pakaian mereka mendedahkan anggota badan, pakaian mereka itu boleh menimbulkan syahwat dan fitnah. Macam tak pakai baju lah. Pakai baju nampak dada, pakai baju tebuk sana tebuk sini, macam tak pakai baju. Nabi kata ru'usuhunna, kepala-kepala mereka ka'asnimati bukhti, kepala-kepala mereka ka'asnimati bukhti al-ma'ilat, kepala-kepala mereka seperti bonggol-bonggol unta yang sengit. Maknanya kepala mereka tu ada sanggui tinggi, faham tak? Sanggui tinggi. Tak bonggol unta, bonggol yang buntut unta yang ada bonggol. Jadi kepala-kepala mereka tudung tu ada timbul sanggul. Kenapa nak timbul sanggul? Tunjuklah rambut depa lawa, rambut depa tebal, rambut depa panjang, depa buat sanggul tinggi. Passion. Kepala bonggol unta yang sengit. Nabi kata la yadkhulna jannah. Mereka ni tidak akan dapat masuk syurga, wala yajidna rihaha, dan tidak pula dapat mencium baunya. Sedangkan bau syurga dapat dicium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Kaza wa kaza. Jelas tak? Jelas. Baik, jadi ini adalah dalil bahawa orang-orang yang berpakaian nipis, pakaian mereka boleh menampakkan kulit, pakaian mereka boleh mendedahkan tubuh badan atau bentuk badan. Kalau buncit, pakai baju tu boleh nampak perut dia. Kalau ramping, pakai baju boleh nampak pinggang dan susuk tubuh badan. Maka ia adalah haram menzahirkan tubuh badan. Okey. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, kata para ulama, dalam menutup aurat maka wajib ditutup tiga perkara.
Tiga perkara. Zahri, tulis Zahri. 3 perkara wajib ditutup. Apa dia dalam menutup aurat? 1, tubuh badan. Tubuh badan yang diperintahkan. Batas-batas dia. Kalau lelaki, pusat dan lutut. Pusat lutut tu semua kena tutup. Tak boleh nampak borong timbul. Faham tak? Pusat lutut. Kalau perempuan, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tidak boleh nampak bentuk dan susuk tu. Susuk tubuh. Kena tutup semua. Pesan dekat anak-anak, adik-adik, kakak-kakak kita. Jelas tak? Jelas. Baik. Yang kedua, tidak boleh menampakkan warna kulit. Ahmad. Jangan duk gelak Ahmad. Firdaus. Jangan boleh menampakkan warna kulit. Kawasan yang ditutup tu tak boleh nampak warna kulit. Maknanya pakaian dia tak boleh nipis. Nipis tak sah. Jelas tak? Tak boleh nipis. Yang ketiga, tidak boleh terlalu ketat atau sendat sehingga menampakkan lekuk. Atau membolehkan orang meneka apa ada di dalamnya. Tak boleh. Duduk gelak lah. Dengar tak Aziz? Baik, jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, tidak boleh terlalu ketat dan sendat sehingga menampakkan susuk, lekuk dan menyebabkan orang meneka apa di dalamnya. Orang boleh tahu apa dalam dia. Faham tak? Maknanya kena longgar. Bila pakai pakaian menutup aurat kena longgar. Syarat dia longgar. Okey, baik. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ini adalah pakaian yang wajib. Baik. Sekarang kita masuk pada bab pakaian yang apa? Yang sunat. Pakaian yang sunat. Apa dia pakaian yang sunat? Pakaian yang sunat dalam bahasa Arab disebut mandub. Masya Allah, bagus. Pakaian yang sunat disebut mandub. Okey, apa dia jenis-jenis pakaian yang sunat? Pakaian yang sunat terbahagi kepada 3. Tulis. Pakaian yang sunat terbahagi kepada 3. Yang pertama, sunat berdasarkan waktu. Pakaian yang sunat berdasarkan waktu. Ada waktu-waktu dia sunat. Seperti berpakaian cantik pada hari Jumaat. Dan hari raya. Hari Rabu apa? Hari raya. Sunat berpakaian cantik pada hari raya dan hari Jumaat. Dan meletakkan wangi-wangian, maka itu adalah sunat. Okey, berdasarkan waktu hari-hari ini. Yang kedua, pakaian yang disunatkan ketika keadaan. Tadi sebab zaman, masa. Sunat sebab masa. Yang kedua, sunat sebab keadaan. Iaitu apabila seseorang meninggal dunia. Bila seseorang meninggal dunia, pakaian apakah yang terbaik? Memakai kain berwarna putih. Kan Ustaz dah sebut dulu, pakai warna putih sunat. Sunnah berpakaian berwarna putih. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, Nabi SAW dalam hadis daripada Samurah bin Jundub, qala, hadis riwayat At-Tirmizi daripada Samurah bin Jundub, kata Nabi, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia lebih suci, dan kafankanlah jenazah kalian dengan warna putih. Maka hadis ini menunjukkan bahawa memakai warna putih ketika mati menjadi jenazah adalah sunnah. Jadi aurat ni, menutup aurat ada 3 jenis. Kan? Tadi kita dah bincang hukum menutup aurat. Lepas tu kita masuk bab sunat dalam berpakaian kan? Sunat berpakaian ada 3 juga. Sunat berpakaian mengikut waktu, hari Jumaat, hari raya, sunat cantik. Yang kedua, sunat berpakaian ketika meninggal dunia, iaitu ketika keadaan dia. Yang ketiga, sunat berpakaian sepanjang masa. Okey, sepanjang masa apa dia sunat dalam berpakaian? Sunat berpakaian sepanjang masa ialah memakai pakaian yang bersih. Memakai pakaian yang bersih. Ini setiap masa sunat. Sunat dalam setiap masa berpakaian yang bersih, yang
tawadhu', yang menjauhi pakaian orang-orang sombong, pakaian-pakaian tawadhu', dan pakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Maka itu adalah sunat dalam berpakaian. Maka sunat ada 3 jenis. Satu sunat berdasarkan waktu, satu sunat berdasarkan keadaan, satu lagi sunat berdasarkan apa? Masa. Baik. Sunat berdasarkan keadaan tadi ustaz bagi contoh apa? Memakai warna putih ketika jenazah. Kalau pergi perang pakai apa? Pakai baju besi. Ya, pakai baju besi sunat ketika berperang. Dan Nabi SAW ketika berperang, Nabi akan memakai pakaian berwarna hitam. Sebab apa? Bila waktu perang pakai warna hitam menampakkan semangat perjuangan. Nabi akan warnakan rambut supaya nampak muda, agar tak dipandang lekeh oleh musuh. Nampak muda. Ya, Nabi warnakan rambut baginda dengan inai. Boleh, tak ada masalah. Kesimpulannya sunat berpakaian mengikut keadaan ni. Kalau kita nak jadi bomba, masuk dalam api, kita nak pakai apa? Pakai jubah ke? Kita pakai baju kalis api. Jelas tak? Maka itu adalah sunat. Berpakaian mengikut keadaan. Jelas tak? Jelas tak ni? Pakai ikut keadaan. Itu sunat. Di sunat ada 3. Sunat ikut keadaan, sunat ikut waktu, sunat sepanjang masa. Okey, apa dia Irfan? Ya, jenazah pakai kain putih kan. Pahala sunat dia pakai jenazah tu. Dapat pada jenazah dan dapat pada orang yang menyediakan tersebut. Kedua-duanya dapat pahala kerana diberikan pakaian sunnah. Jelas tak? Baik. Anak-anak yang dikasihi sekalian. Boleh tak kita sambung ni? Boleh. Bagi perhatian sikit lagi. Baik. Sekarang kita sambung bab hukum berpakaian. Hukum berpakaian yang tadi pertama kita dah bincang tentang sunat, kita dah bincang tentang wajib. Masuk pula pada pakaian yang haram. Pakaian yang haram. Apa dia pakaian yang haram? Hukum haram dalam berpakaian tidak menutup aurat. Ketat, sendat semua tu bawah tidak menutup aurat lah. Tidak menutup aurat. Yang kedua, yang menyerupai wanita atau lelaki bagi lawan jantina. Pakaian yang menyerupai lawan jantina. Tulis Nabi, nanti lupa. Pakaian yang tidak menyerupai lawan jantina. Nabi SAW melarang berpakaian menyerupai wanita bagi lelaki, menyerupai lelaki bagi wanita. Hadis dalam Bukhari, Nabi sebut, la'ana Rasulullah SAW. Allah melaknat, Rasulullah melaknat al-mutasyabihinna minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Kata Nabi SAW, disebut Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Seorang lelaki boleh pakai tudung tak? Haram. Apa hukum dia? Haram.